berhimpun bersama-sama di dalam surau Al-Ukhuwah. Semoga perhimpunan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita dikejutkan dengan kematian pemimpin yang dihormati, seorang pejuang yang telah berbakti untuk agama, bangsa dan negara. Allah Jalla wa'ala telah pun menjemput beliau, dan kita rasa begitu sedih dengan pemergian beliau. Semoga dengan pemergian beliau itu akan lahir lagi insan yang akan meneruskan perjuangan yang telah ditinggalkan oleh beliau. Saya yakin di kalangan kita tahu tentang maklumat ini, dan saya percaya keseluruhan barangkali di kalangan kita turut berasa sedih dengan pemergian beliau. Tidak ada sesuatu yang boleh kita iringkan pemergian beliau melainkan doa dari setiap di kalangan kita yang seperjuangan dengannya. Nabi telah mengajar kita doa apabila ada di antara kita yang telah pergi meninggalkan kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga insya-Allah dengan doa yang kita panjatkan, semoga beliau sentiasa dirahmati oleh Allah. Semoga beliau dibebaskan daripada siksaan di alam barzakh. Semoga insya-Allah kita berpeluang bertemu dengan beliau pada hari kiamat nanti insya-Allah. Saya ada kesan yang mendalam terhadap Ustaz Azizan, kerana keluarga saya, keluarga mentua saya sepupu dengan Ustaz Azizan. Jadi ada memori yang barangkali masih lagi segar dan bugar di pikiran saya dan ahli keluarga saya, terutama ahli keluarga mertua saya. Jadi insya-Allah kita semua pun akan melalui fasa yang sama, keadaan yang sama. Jadi kita serahkan pada Allah keadaan kita. Moga-moga dengan doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Semoga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan baik, wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan tidak matikan kita dalam keadaan yang tidak baik. Itu harapan kita, dan mudah-mudahan insya-Allah Allah makbulkan permintaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni insya-Allah saya nak bincang bersama-sama dengan tuan-tuan satu tajuk yang barangkali sudah diketahui umum, satu tajuk yang barangkali telah dipelajari dan diketahui oleh setiap dari kalangan kita apabila tibanya Aidil Adha, iaitu korban. Ustaz-ustaz kita sekarang ni bila tiba Aidil Adha, kebanyakannya ceramah tajuk yang sama. Jadi insya-Allah malam ni saya nak ambil peluang, saya bukan nak
bahaskan apa-apa perkara yang berkaitan dengan korban, maknanya dari segi hukumnya. Cuma saya nak beri kefahaman itu saja. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kawthar, Inna a'tainakal kawthar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepada kamu Al-Kawthar. Al-Kawthar dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, nikmat yang banyak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan nikmat yang banyak kepada Nabi di dunia dan di akhirat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Kawthar merujuk kepada satu nama sungai di dalam syurga. Sungai yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sungai yang terindah di dalam syurga, yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sisinya terdapat kemah yang dibina daripada mutiara, tebingnya daripada lu'lu' wal marjan. Dr. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam tafsirnya Aisar At-Tafasir menjelaskan, sungai Al-Kawthar adalah hadiah daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan dinikmati oleh setiap penghuni syurga di dalamnya. Airnya putih, lebih putih daripada salji. Demikianlah satu kurnia nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan ke dalam syurga. Airnya seperti madu. Rasa airnya seperti madu. Jadi jika kita berkemahuan dan berkehendak kepada sungai tersebut, maka kita sepatutnya lebih kehadapan dalam melaksanakan titah perintah Allah dan kehadapan dalam meninggalkan larangan Allah. Bukan masih berkira-kira tempoh tertentu untuk melaksanakan kewajipan kita kepada Allah dan masih berjadual untuk meninggalkan larangan Allah. Minggu ni tak buat, minggu depan buat, minggu pula buat maksiat. Jadi kita harap insya-Allah setiap dari kalangan kita berpeluang untuk masuk syurga. Cuma sejauh mana kesungguhan kita nak lulus dalam periksa, kita bersungguh-sungguh mengulang kaji pelajaran, kita bersungguh-sungguh mempelajari teknik menjawab soalan supaya kita faham soalan, kerana peratusan jawapan itu terletak kepada kemampuan memahami soalan. Maknanya kita begitu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan markah tertinggi dalam peperiksaan. Jika itu tindakan kita, kenapa kita dalam perkara yang sama atau dalam perkara yang berbeza tetapi nikmatnya agak jauh perbezaan, kenapa kita tak bersungguh-sungguh untuk masuk ke syurga? Jadi Inna a'tainakal kawthar, sesungguhnya kami telah beri kepada kamu wahai Muhammad Al-Kawthar, nikmat yang banyak di dunia dan di akhirat. Fasalli li rabbika, oleh yang demikian kamu dirikanlah salat kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu, yang mengurniakan kepada kamu, yang memelihara kamu, yang telah menjaga kamu daripada awal kehidupan kamu sehinggalah tamat riwayat hidup kamu. Wanhar, dan berkorbanlah. Wanhar dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman memberi maksud
3. Pertama, menyembelih binatang korban. Kedua, mengajar ummah kepada kebaikan. Ketiga, menyumbang harta di jalan Allah. Wanhar dalam tafsir Jami' li Ahkamil Quran, Al-Imam Al-Qurtubi membahaskan dengan membawa pandangan dan pendapat para ulama salafus salih. Antara maksud wanhar iaitu bersedia untuk melakukan apa sahaja pengorbanan bagi mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan satu ibadah bagi mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu ibadah korban. Yang kita tunaikan kewajipan itu bagi menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurnia nikmat yang telah Allah Jalla wa Ala kurniakan kepada kita. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang menentang kamu, menolak dakwah dan seruan kamu, abtar, saya terjemahkan abtar, mereka terputus dari rahmat Allah Jalla wa Ala. Jadi orang yang membantah kewajipan yang diperintahkan oleh Allah, merujuk kepada perintah dalam ayat tadi, fasalli li rabbika, sembahyanglah kamu kepada Tuhan kamu dan berkorbanlah kamu. Bagi orang yang membantah apa juga yang disampaikan oleh Nabi, terutama perkara yang kita sebut dalam ayat yang disebut oleh Allah dalam ayat yang kedua, mereka pasti terputus daripada rahmat Allah Jalla wa Ala. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kewajipan ibadah korban, kewajipan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan ibadah korban bukanlah satu kewajipan pilihan, tetapi ia merupakan kewajipan yang dimestikan kepada orang yang berkemampuan. Karena kita nampak dan kita baca kebanyakan masyarakat kita, bila ditanya kenapa tak buat ibadah korban, ada yang jawab, saya dah buat tahun lepas. Dan apabila ada di antara mereka yang kita tanya kenapa tak buat ibadah korban, saya dah buat sekali. Kerana sekali dah cukup untuk seumur hidup. Dia ambil pandangan mana kita pun tak tahu. Ibadah korban satu kemestian bagi orang yang berkemampuan. Pada tahun ini, dalam tempoh setahun, Allah Jalla wa Ala dah bagi nikmat pada kita. Yang nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita barangkali tak ternilai jumlahnya dan tak terhitung rahmatnya. Maka dengan sebab itu kita nak kena baca balik segala nikmat yang telah Allah kurniakan pada kita. Kalau kita nak nilaikan dengan jumlah ibadah korban satu bahagian, barangkali jauh panggang dari api, jauh langit dari bumi. Tak dapat kita nilaikan dan tak dapat kita tukarkan dengan jumlah, walaupun jumlah itu lebih besar nilainya dari yang kita harapkan. Kita harap 2 juta, sebenarnya 28 juta mungkin, anggapan saya lah. Tapi kena ingat angka-angka tu. Nanti baca surat khabar, tengok semak balik. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita tahun ini, bermula daripada bulan Muharram sampailah bulan Zulhijjah. Daripada awal tahun Muharram sampai bulan Zulhijjah, Allah Ta'ala perintah kita untuk tunaikan kewajipan ibadah korban bagi menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Jalla wa'ala di atas nikmat yang telah dikurniakan. Dan kalau kita lihat jumlah nikmat yang telah Allah kurniakan pada kita, barangkali
Mungkin kita tak dapat nilai, tapi disedari oleh kita. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni saban waktu ni, hadirin sekalian, kita sedar tentang nikmat itu. Tahun lepas, barangkali tahun lepas sahabat kita masih hidup bersama dengan kita, tapi tahun ni dia dah tak ada dah. Maknanya nikmat nyawa sudah lagi tidak diberikan kepada rakan kita, tapi masih lagi diberikan Allah pada kita sampai ke saat ini. Dan penamatnya bulan Zulhijjah nanti, cukuplah setahun nikmat yang telah Allah berikan pada kita, hadirin sekalian. Nikmat kesihatan, tak dapat jual beli, kita boleh berubat saja. Nak beli kesihatan tak boleh, kita hanya boleh merawat saja. Tak ada dijual di pasar raya satu stok nikmat, ditulis itu nikmat kesihatan, tak ada. Atau dia tulis itu tambah nyawa, tak ada. Kita pergi pasar raya, di tin tu dia tulis tambah nyawa, RM40 untuk sejam. Beli kita. Ataupun tambah nyawa 1 jam 100, beratur nak beli. Pasal apa? Pasal apa? Pasal semua orang takut nak mati. Ini satu nikmat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 131 hingga 135. Firman Allah, fattaqullaha wa ati'un, takutlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Allah. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun, berbaktilah kamu kepada Allah di atas kurnia nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Yang kurnia nikmat itu disedari oleh kamu, diketahui oleh kamu. Kita semua sedar. Rakan kita yang seusia kita ada yang dah dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, tapi kita masih hidup. Tempoh usia kita, Nabi sebut umat aku ni umur dia tak lebih daripada 60, 70, lebih kurang. Kita dah 80 dah. Dah seorang tu 92 dah. 96, tak silap sebut. Tua dah kita. Rakan-rakan kita semua dah tak ada dah. Tapi kita masih ada. Kita sedar dulu gaji kita tak besar mana pun, tapi sekarang dah lebih. Dulu kita, kenderaan kita kecil saja, biasa-biasa saja. Sekarang dah makin besar, dah makin mewah. Kita sedar semua nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Dulu kita sewa rumah, sekarang kita dah ada rumah sendiri. Dulu kita ada rumah, tapi bukan milik kekal. Sekarang kita dah ada rumah baru milik kekal. Dulu kita ada isteri seorang, bukan nak bermadu, meninggal dunia, tak erti masak nasi Arab contoh. Isteri meninggal, kahwin isteri kedua, syukur pada Allah isteri pandai masak nasi Arab pula. Ini nikmat yang Allah Ta'ala bagi yang kita tak sedar. Dulu UPSR bangang kita 3C 3C 2D UPSR dulu. Entah macam mana tak tahu, tiba-tiba SPM aggregate 1, terpikir balik kita tu. Tak pernah lalui. Pernah kan? UPSR Kemetok dapat nombor. Malu nak habang kat mak ayah. Dapat apa Cik Lah? Dapat apa? Sup daging. Dapat sup daging di sup daging. Lepas tu pergi ke satu tahap, akhirnya alhamdulillah. Ini nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita yang kita sedar sampai ke hari. Dulu kita duk risau jodoh kita.
Dengan siapalah aku nak menikah, dengan siapalah aku nak kahwin. Tapi Allah Ta'ala dah bagi jodoh yang terbaik untuk kita. Kita sedar benda tu. Orang yang aku berkenan, akhirnya tak ada jodoh, tak kahwin. Tapi orang yang aku tak kenal dan bertemu 2 kali di 7-Eleven, tahu-tahu boleh kahwin. Itu. Ini, tuan-tuan. Jadi saya ada seorang sahabat jumpa jodoh orang Malaysia ni di Vietnam. Di Malaysia ni tak jumpa. Akhirnya dia pergi Vietnam dengan kawan-kawan, pergi satu kampung di Vietnam buat kebaikan, kebajikan. Bertembung dengan satu program pelapis, kata silap saya, dia abang kat saya. Jadi ada Muslimat universiti tu, dia kata silap saya kerja apa dia ni, juruk accountant, kata silap saya. Jadi cuti buat kebajikan. Bagus, kita ni cuti banyak melencong, tu masalah. Cuba cari masa buat kebajikan semua. Itu saya riuh rendah nak habang, nak pergi Aceh, nak pergi Aceh. Siapa seorang tak ada sebab bistari ni sahut. Tempat lain ada juga, Gombak ada seorang, Shah Alam ada 2 orang, okey lah. Puchong mula nak pergi, lepas tu demam campak, tak boleh pergi, tak boleh. Rugi, tiket burn. Subang tak ada. Subang punya lueh ni tak ada. So ni best tadi, best tadi tak ada. Mungkin tak tahu. Jadi pergi jumpa sana. Seminggu kampung sana, jumpa jodoh sana, balik kahwin sini. Jauh punya. Allah. Seorang sahabat lah, kenalan lah, sahabat lah, dia selalu ikuti kuliah saya di Taipei. Mana dah 3 tahun dah, dia tak pernah miss kuliah saya setiap bulan. Duda lama dah, nak masuk 3 tahun dah, masa-masa macam tu. Duda lama, dia tetap mau kahwin lah Ustaz. Anak-anak dah besar dah Ustaz, tak payahlah, cukup lah. Masa 67 umur dia. Saya kata Haji tahu nikmat kahwin. Hoi, saya lebih banyak pengalaman dari Ustaz. Ustaz duk cerita, bunyi pun semangat tu. Saya kata macam ni, Haji, saya nak perkenalkan dengan suatu orang Muslimat, 48 janda, 2 orang anak. Mau tak Haji? Cuba recommend lah, tengok. Dia mau juga tu kan. Mulut dia kata tak mau. Tu, akhirnya rezeki dia kahwin akhirnya. Sonoknya, Masya Allah. Jadi ini semua nikmat. Tapi nikmat yang Allah Ta'ala bagi kesenangan, kemewahan pada kita ni, Allah suruh kita berbakti pada dia. Amaddakum bi an'amin wa banin. Kami berikan nikmat pada kamu bi an'amin wa banin. An'am, binatang ternak. Satu gambaran kehidupan mewah masyarakat Arab. Siapa banyak binatang ternak, dialah orang kaya. Kita hari ini pendapatan kita, Allah Ta'ala dah beri pendapatan, kesenangan, kemewahan pada kita. Wabanin, Allah Ta'ala bagi anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik ni satu nikmat. Anak tu pun dah nikmat. Walaupun tak banyak, tak ramai, tak apa, tapi anak dia baik. Ada orang kahwin 12 tahun tak ada anak. Saya pernah jumpa dan pernah dengar keluhan pasangan suami isteri 12 tahun tak ada anak tapi bahagia. Bahagia. Ini nikmat Allah Ta'ala bagi dalam keluarga kamu. Ini ada anak sampai 8 orang, berterabur keluarga. Kadang ada anak 10 orang, bahagia, aman, damai. Kadang ada anak 2 orang, Allah, serabut perut. Itu anak satu nikmat. Dapat seorang anak, nak seorang lagi, betapa nikmatnya, seronoknya ada anak. Tak ada anak 12 tahun, saya suruh dia ambil borang kuning, pergi Jabatan Kebajikan Masyarakat, ambil borang kuning.
borang merah, borang kuning. Borang kuning sah. Ambil anak angkat 12 tahun tak ada anak. Ni dua tiga orang ni, baru ni kita dengar di Terengganu, beranak dalam asrama. Allahu Rabbi, senang sungguh nak dapat anak. Lepas tu teruk buang pula. 12 tahun tak ada anak. Tuan-tuan, saya bagi satu kempen suruh makan, bukan bagus. Saya kempen kat dia produk Al-Manna. Tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan mengaji orang Arab, ada jual tu Al-Manna. Kerah macam biji batu. Dia getah Al-Manna yang disebut dalam Quran, Al-Manna wal-Salwa. Sekarang ni dah dibuat serbuk. Yahudi hari-hari makan. Yahudi pagi-pagi dia suruh anak dia minum susu kambing, ambil Al-Manna. Kita pagi-pagi minum susu lembu, ambil roti canai. Dia tu Al-Manna, makanan terbaik Allah Ta'ala bawa turun. Al-Manna was-Salwa disebut dalam Quran. Dia amal 6 bulan, susu kambing dan Al-Manna 6 bulan. Alhamdulillah, isterinya disah mengandung selepas 6 bulan. Ini ikhtiar. Kita makan benda yang paling bagus, benda paling baik, makanan paling baik. Rasulullah setiap hari minum susu kambing jika ada. Kita setiap hari cendol, Coca-Cola, Pepsi, dalam meletup lagu tu perut. Tak cik? Kurma tak makan kita. Bulan puasa orang letak kurma, kuih acara, karipat. Kuih acara tahu? Orang Tara bagi kuih acara kalau hijau tangkuk kan. Sini panggil kuih apa? Acara juga. Oleh kena kuih acara tu kuih favourite dia tak makan kurma tu. Dia makan kuih acara buka puasa. Padahal sunnah dia buah kurma tadi ni. Dia bantai kuih acara sampai 4 tangkuk. Orang tanya tak makan kurma, terlupa, tak nampak, tak perasan, nampak hijau ya. Nampak hijau ya. Tu Allah sedih betul. Jadi itu. Ya, jadi wabanin, anak satu nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Wa jannatin wa uyun, Allah Ta'ala bagi pada kita tumbuh-tumbuhan yang subur untuk sumber makanan kita. Wa uyun, mata air, sumber minuman kita. Kalau tak ada mata air ni, bukan mak tahir. Kalau tak ada mata air ni, tak ada sumber minuman kita. Saya bawa balik Aceh, cerita sikit. Tuan-tuan pun duk pergi dah. Jadi kita dah pergi sebelum ni, kita tak nampak seperti sekarang. Aceh ni subur. Pasal apa dia subur? Pasal tsunami. Saya bukan saintis, tapi waktu tsunami ni, dia gempa bumi tenur. Dia gempa bumi ni dalam bawah laut. Jadi dia ludah selut. Pasal kita sebut apa? Lava ke apa. Dia ludah selut. Sebab tu ada yang kita tengok yang mati tu rentung, ayak dia hangat, kena selut tu. Selut ni telah membasahi sebahagian bumi Aceh. Selut tu yang menyuburkan bumi Aceh. Jadi orang Aceh pun nampak perbezaan dia. Aceh sekarang ada telaga baru minyak di Aceh. Aceh sekarang banyak lumbung emas. Aceh lebih banyak emas ada di Aceh. Nak berniaga. Ini
setiap musibah yang Allah Ta'ala timpakan pada kita, akhirnya ada kebaikan. Subur, wa'uyun, mata air. Banyak. Kita alhamdulillah, Selangor ayak percuma. Saya duduk Selangor, rumah saya apartmen tu orang suruh duduk lah, bukan rumah saya lah. 2 tahun lebih lah. Asal 2 tahun lebih, okay. Ke 4 tahun dah. Terlupa dah ni. 3 tahun lebih kurang. 2 tahun lebih. Sekupang tak bayang. My bil tengok saya baca dan khatam habis. Baca khatam habis. Tak ada bayang. RM4, RM12 bagi. Pak saya yang naik, dah yang kotong. Perlih ni antara negeri ayak yang kotong. Perlih Pahang, bukan Kelantan. Perlih Pahang. Allah Akbar. Sian kita. Faham? Bila Allah Ta'ala dah bagi banyak dah nikmat pada kita, Allah Ta'ala sebut, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku bimbang, aku risau. Bila nikmat yang Allah Ta'ala bagi banyak pada kita tu, Allah Ta'ala risau. Jika sekiranya kita tak memanfaatkan nikmat yang telah Allah bagi, kita tak berbakti kepada Allah di atas nikmat yang telah Allah beri, akhirnya Allah Ta'ala menyebut, kamu akan dihumban ke dalam neraka yang amat pedih, kerana kamu telah mengkhianati nikmat yang telah Allah Ta'ala bagi kepada kamu. Dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, tidak menjadi sebab kamu dekat dengan Allah. Kamu tidak tunaikan kewajipan kamu. Kamu leka dengan tanggungjawab kamu. Kamu lalai untuk melaksanakan kewajipan kamu. Maka Allah Ta'ala menyediakan azab yang pedih buat kamu sebagai balasan di atas kerakusan kamu menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah, tetapi mengingkari perintah Allah Jalla wa'ala. Kita ni perangai manusia, tuan-tuan. Bila susah, kerap lah, mayang hajat, minta doa, semayang rajin, datang surau rajin sungguh. Bila susah, bila senang, Allahu Akbar. Kita tu tak kenal dah. Nak tumpang kereta pun tak boleh. Nampak kita macam tak nampak je. Dulu waktu susah, asal nampak ustaz, doalah ustaz, moga anak dapat projek, boleh sumbang kat surau. Asal jumpa ustaz, ustaz anak ada ni projek nak masuk, ustaz solat hajat sikit supaya projek tu anak boleh dapat. Anak saya dengan ustaz, supaya esok insya-Allah anak boleh tolong surau pasang ikon ke apa bala ke. Contohlah tu. Bila senang saja, kita tu tak nampak. Jalan kaki ikut nak bagi tumpang kereta. Sampai di kedai kita kata, tadi kereta tuan tadi ni. Dulu kita panggil mak aja. Dia dah kaya kita panggil tuan tuan-tuan tak tengok cerita Ahmad Albak? Tengok tak? Waktu miskin, orang panggil apa? Dekat Syawal saja. Syawal habis. Bila Syawal kaya, orang panggil apa? Tuan. Bila waktu miskin, Syawal bagi salam, orang jawab sekali saja. Tapi bila Syawal dah jadi kaya, orang panggil tuan, dia bagi salam, orang jawab 3 kali. Tok Bulu Petindalat jawab 3 kali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. 3 kali, tuan-tuan. Dahsyat tu. Kita kata, bukan tuan naik kereta tadi. Saya lah ustaz. Oh, tak nampak. Ustaz kata tadi. Nampak pelik, besar pelik tu. Tak tegur tu. Amboi. Nak balik, kot nak bagi tumpang kita kat simpang dah. Semawa pun tak. Semawa ni apa sini? Ajak pun tak. Kot lah dia nak ajak tumpang saya ustaz, saya boleh hantar kat simpang tu. Tak ada. Lepas tu
Kita tanya, nak balik ni, laluan ni sama ni boleh tumpangkan saya. Ustaz nak tumpang ke? Sila. Amboi. Pesan pula tu, tolong ketuk kaki, habuk, pasyak masuk dalam kereta sakit. Aduh. Silap tak rendam kaki dalam seluk tadi ni. Dia suruh ketuk kaki, pasyak tanah dekat di tapak kasut, takut kotor lapik kereta dia. Itu tak apalah, ketuklah kita pun naiklah, peganglah sikit. Oh tak boleh pegang ni, aksesori ni mahal, geram betul. Naik ejah kerusi belakang pun tak bagi. Sombongnya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 8, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbah muniban ilaih, da'a rabbahu muniban ilaih, thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabilihi qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Nak terus ke nak azan? Terus. Maksudnya, dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu kesusahan, kepayahan atau kemudaratan, dia segera mendekatkan diri kepada Allah dengan memanjatkan doa kepada Tuhannya dengan keadaan rendah diri dan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Allah memberikan sesuatu nikmat sebagai kurnia kepadanya, lupalah dia akan segala kesusahan, kepayahan atau kemudaratan yang telah dirayu sebelumnya. Kemudian dia kembali menyekutukan Allah dengan meninggalkan perintah dan memperhatikan larangan Allah. Dia menyesatkan dirinya dan orang lain dari jalan Allah. Bersenang-senanglah kamu dengan kekufuran itu dalam tempoh yang sementara, sesungguhnya engkau dari penduduk neraka. Ini perangai manusia. Ada tak ada orang macam ni? Ada. Tuk cerita tadi pasal ada lah tu. Dulu kata orang kampung lah, misal kata sini tak ada lah kebun getah, betul tak? Orang kampung dia motong getah, noreh getah. Waktu getah murah, pukul 7 baru kelak, lepas subuh baru pergi motong getah. Dan solat subuh berjemaah apa semua, alhamdulillah. Bila getah naik harga pukul 3 qiyam mulai dalam kebun getah dah. Pukul 5 pagi balik tidur di dalam rumah, tak pergi solat jemaah subuh. Pasal sat lagi pukul 9 nak kutik sekerak. Kutik getah tu. Nampak tak? Lepas tu kita tegur lah, ni apa ni, dulu duk jemaah subuh lah tak boleh ustaz, lah getah mahal tak boleh duk. Tak apa ustaz, mari isyak ada lagi, duk ingat mari isyak nak main, tak juga motong pukul 6 petang pula. Getah turun pukul balik maghrib, balik tidur, isyak bangkit, tak sembahyang dah. Pukul 10 lagi nak pergi apa? Kutik susu, tak kutik lagi tu. Jin tolak mai. Jin tolak. Geng curi sekerak. Geng curi getah, sekerak getah. Allahu Rabbi. Sini pun lebih kurang juga. Cuma lain cerita saja. Dulu masa susah, Allahu Rabbi dekat dengan masjid surau. Bila dah senang, tengok dalam senarai tak ada dah dia. Duk perhati tak ada dah hamba Allah ni. Mati ya. Tak ada ustaz, dia masya-Allah sekarang. Oh, macam tu sekali. Sedih kita tengok. Sangka baiklah kita barangkali dia pergi dengar kuliah tang lain, dia pergi jemaah masjid surau lain. Sangka baiklah kita pun. Nah. Dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman nota kaki 312 bagi menghuraikan ayat 8 surah Az-Zumar, iaitu satu lagi tabiat yang wajib diperbaiki. Tabiat manusia yang wajib kita perbaiki. Apa dia? Iaitu tabiat supaya ingatkan kekuasaan Allah,
rajin beribadah dan merayu bersungguh-sungguh kepadanya pada waktu susah maupun waktu kesempitan. Bukan hanya merayu pada waktu sempit sahaja. Kemudian apabila rayuannya sudah diterima dan perkara yang menimpanya dihapuskan, ia berpaling tadah, memuja hawa nafsunya dan mengikut syaitan. Itu. Nafsu kata tak cukup lagi ni, duk cari harta tak cukup lagi. Syaitan kata tinggallah perintah Allah kalau nak cari semua tu. Kerana barangkali semayang dengar kuliah ni boleh menghalang ni. Pasal waktu ni nak menega. Tak apalah menega, tapi jangan lupa salat. Ini dah menega semayang pun tak. Tuan-tuan tengok bazar Ramadan, dan sedih kita duk perhati tengok. Dia buka gerai pukul 3 petang. Dia menega sampai azan maghrib. Kita duk bila dia solat asar? Sangka baiklah kita, mungkin dia semayang belakang kemah, mungkin dia pergi semayang dalam van dia kan. Sangka baiklah kita pun. Tapi duk perhati, duk tengah-tengah depan ayak tu ya, duk kucing ayak ya, duk goreng kari pak ya. Bila dia pergi solat, dia buat jamak kan? Jamak apa? 4 kilometer daripada rumah dia ya pun. Jamak apa? Jamak ayak soya. Jamak apa ni? Ini saya pernah ditanya oleh satu orang, Ustaz, kami orang berniaga, masa ni sempit untuk kami, tak adakah rukhsah? Dia pun pandai tu, rukhsah. Dia tak sebut ada tak keringanan ke, dia sebut rukhsah. Hebat tu. Untuk kami jamak sembahyang. Bunyi tak ada ringan-ringan, tak ada keringanan, tak ada rukhsah, kena sembahyang. Itu. Kita tuan-tuan, bila dah Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita, Allah suruh kita tunaikan ibadah korban, kita tak mau tunai. Ini problem kita ni. Alasan yang saya sebut tadi lah. Dah buat tahun lepas, seumur hidup sekali ni, alasan ajaran sesat. Dari segi fiqh bukan macam tu, dari segi syariat bukan begitu. Setiap tahun kena buat, kerana setiap tahun Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita. Dan nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi itu, tunailah kewajipan kita di hujung tahun dengan ibadah korban. Tak berapa ringgit pun kalau nak dibandingkan dengan nikmat kurnia kita. Kita boleh simpan duit untuk pengubah suaian rumah, boleh. Setiap bulan 8,000 dah gaji 17,000, 3,000, 2,000 simpan tiap-tiap bulan. Pasal nak buat tu pengubah suaian rumah. Atau kita sanggup hutang bank sebab nak buat tu pengubah suaian rumah, nak tambah bilik 2 lagi, nak buat 4 tingkat. Tu. Kita boleh simpan duit untuk melancong di hujung tahun. Boleh simpan daripada Muharram sampai Zulqaidah. Orang pergi haji, dia pergi Eropah, makan saji seguning. Pergi Korea lah, apalah. Bukan tak boleh pipi lah, tapi kewajipan kita yang Allah Ta'ala suruh kena buat lah juga. Kalau kita boleh langgan Astro package B, A, C, D sampai ke Z tu, pasal apa kita tak boleh simpan duit untuk tunai ibadah korban yang setahun sekali? Kalau nak tengok pada nilai satu bahagian tu, Allahu Rabbi, tak boleh kita samakan dengan nikmat yang telah Allah beri atau sedang Allah Ta'ala kurnia pada kita. Surah berapa ringgit satu bahagian? 480 ya. 17 minit. Allahu Rabbi. Buat terkejut, nak raya esok dah, tak ada lagi ya. Buat terkejut. Kita kata habis dah, alhamdulillah. Mana boleh lah sekarang. Berapa ekor tak nak? 10 ekor. Fakir miskin dah kurang. Kena kira juga tu. 10 banyak tu. Kalau fakir miskin 10 ekor, fakir miskin 2,000. 1,000. Kalau banyak tak apalah, fakir miskin 10 ekor lebih bagi saya. Sebab kita tak nak, kita tak mau sebenarnya ibadah korban ni
dinikmati oleh peserta korban itu, diagih kepada orang yang tidak berkemampuan. Sebab risau-risau yang makan orang macam kita, rumah mewah, kereta mewah, gaji mewah, bagi pada orang yang lebih memerlukan. Itu apa dah Pak Atif 80, saya murah lagi. Saya nak 3 ekor saja, nak buat di Perlis. Tahun lepas kita buat banyak tempat, 9 ekor tu pun tak cukup, tak dapat. Tahun ni tak larat, 1 negeri cukup lah. Kerana sahabat-sahabat kita banyak yang tak balik kampung. Ayah haji tahun ni banyak yang tak balik kampung, jadi kita tak ada jawatan kuasa yang boleh uruskan pengagihan korban di Perak, di Kuala Selangor, di Sabak Bernam, di Ijuk Perak, bukan Ijuk Selangor ni. Jadi di C ada tempat-tempat yang kita pilih setiap tahun, tapi tak boleh lah kalau tak ada orang yang boleh menyelenggarakan kewajipan. Jadi insya-Allah polis saya nak 3 ekor saja, satu bahagian 460, tak masuk kos penyelenggaraan. Kerana kita ada dana lain nak tanggung sahabat-sahabat kita, kita bagi upah lain. Kita bagi upah macam Tok Penghulu bagi upah dekat Pak Belalang, 2 helai kan sarung. Kita bagi 2 helai kan sarung, 10 kilo beras dan sedikit wang pada setiap peserta yang menyelenggarakan ibadah tersebut. Dan kita sembelih kambing, kita buat kambing bakar sikit. Orang utara dia buat gulai kambing sekali dengan kulit. Pernah makan? Nyayang tu. Yang kulit-kulit dia buat gulai tu. Sini tak ada. Sana dia bakar bulu, dia kikir dia tatak tu. Goreng masak tu, sedap. Jadi promosi suruh balik kampung lah ni. Jangan buat tak faham. Dah, itu. Jadi kita kebanyakannya bila Allah Ta'ala dah bagi nikmat tu, tak rasa nak buat semua tu. Tapi bila dah tak ada, baru ruginya tak buat. Kadang ada sahabat kita, kadang-kadang bila kita tanya tak buat korban, tahun ni ana projek tak banyak dah Ustaz. Kita tanya tak buat korban tahun ni ana tak cukup belanja lah Ustaz. Padahal balik umrah tu aduh, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr ayat 15 dan hingga 20. Sebab Allah Ta'ala kurangkan rezeki kita. Rezeki dah banyak, patut Allah Ta'ala kurangkan rezeki kita. Pasal apa Allah Ta'ala kurangkan rezeki kita? Ni Allah Ta'ala bagi tahu ni. فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Manusia ni bila Tuhan uji dia, bila Allah uji dia dan memberikan memuliakan dia dan memberi nikmat yang banyak kepada dia, lalu dia kata ini kurnia Allah di atas kemuliaan dia. Lepas tu wa amma idza mabtalah, bila Allah Ta'ala uji dia pula, faqadara alaihi rizqah, mengurangkan rezeki dia. Lalu dia kata fa yaqulu rabbi ahanan, Tuhan aku dah hina aku. Mana aku jadi macam ni, aku yang tak boleh buat korban ni pasal Allah Ta'ala lah ni. Macam tu lebih kurang. Disalahkan Allah ni pula. Allah Ta'ala kata kalla bal, tak, bukan sebab tu. Sebab dia satu, la tukrimunal yatim, pasal kamu tak memuliakan anak yatim bila kami bagi harta pada kamu. Bila Allah Ta'ala bagi harta pada kita, tak ada pun 1 bulan yang gaji kita
sebahagian daripada gaji kita beri untuk memuliakan anak yatim, atau apa-apa kemampuan kita untuk kita muliakan anak yatim. Tak ada pun. Saya teringat saya masa pergi Jakarta, saya pergi di Universiti Hamka Jakarta. Ada badut kan? Hidung besar tu, rambut kainting tu. Di situ ada satu nursery budak-budak lah. Dia ni duduk depan pintu, duduk buat bagi budak-budak ni suka gelak ni. Dia tak ambil duit, dia tak ambil upah. Dia 1 bulan dia akan berikan masa 2 jam untuk sukakan anak-anak, dia kata. Dan dia kata barangkali dalam ramai-ramai ni bapa ada yang tak beribu dan berbapa. Mana anak yatim lah. Dia mampu buat begitu. Kita boleh ke? Malu saya bila dengar cerita dia. Sebab apa dah, tapi itulah. Jadi badut pergi rumah nursery tadika kecil-kecil, bagi suka-suka sonok-sonok 2 jam sebulan untuk bagi anak-anak ni suka sonok. Kita macam mana? Kalau kita buka catering, ada tak ada kita 1 bulan tu jamu pusat atau rumah anak yatim, bagi mereka makan, kenyangkan mereka dengan juadah istimewa, bukan saki daripada lauk yang tak laku atau lauk yang tak habis, baru nak dibagi pada rumah anak yatim. Itu. Jadi kita nak kena muhasabah diri kita. Tengok surau ada tabung anak yatim kan? Ada tabung? Tak ada. Atau ada ustaz-ustaz yang ceramah sini yang buka tabung anak yatim, bagi dekat dia. Satu. Yang kedua, wala tahaduna ala ta'amil miskin. Pasal kita tak jamu orang susah makan, orang miskin makan. Tahadu ni tak usah kata jamu, nak makan sama pun tak mau. Nak ajak makan sekali pun rasa jijik. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, kita sedih sebenarnya perkahwinan mewah ni yang hanya dihadiri oleh orang-orang mewah, orang-orang kaya di tempat yang mewah, VVIP semua. Tak ada orang susah yang hadir. Nabi sebut kenuri perkahwinan yang tak dimakan oleh orang miskin, kenuri itu dilaknat. Makna kita tak dapat kebahagiaan di sebalik kenuri itu, tak dapat rahmat di sebalik kenuri itu. Jemput pusat-pusat tahfiz untuk menyerikan, jemput orang-orang tua, jemput golongan veteran, bawa mereka untuk sama-sama dalam majlis itu. Makan juadah seperti kita makan. Jangan asingkan juadah. Pusat tahfiz anak yatim yang dijemput, rumah orang tua-tua yang dijemput, juadah dia lain. Tolak rebui sambai, kan? Gulai daging, pucuk ubuk pisang, kan? Tembikai, ayak sirap, tu pun tawak, kurangkan gula. Kan? Hak yang VVIP juadah dia lain. Kepala ikan besar, kepala gajah tu tengah-tengah dalam mesin, dengan ketan, dengan apa masak kicap, dengan apa semua tu akan 7 hidangan, dengan rebung buka kembang apa semua, dengan jeruk semua ada, dengan kek semua ada. Tu dia tuan-tuan, mana satu kita nak makan ni? Nak makan ke? Nak bahasa kasar kata nak bertukar darah ke? Ngagak-agak merah, hijau, biru semua ada. Saya pergi majlis baru ni kahwin di sini, di kampung tak ada suasana. Di kampung senang saja, gulai sampai ayak sah, ulam habis, simple saja. Kadang-kadang ulam terung rebui pun, terung bulat tu rebui tak apa. Ni ada 6. Satu manisan, agak-agak apa semua kek mak nenek duk ada ni. Lepas tu buah-buahan, buah apa tak ada, buah terung dia tak ada. Ni buah ni tembikai, buah apa, ketela betik tu. Orang utara boleh kita betik ketela, buah ketela, buah betik lah.
Allah, tu makan lagi, Allah, siap, pacak lagi, terlalu pedas, pacak lagi. Saya sepatut deh, hati-hati takut tersedak. Sampai macam tu sekali. Jadi kita nak kena muhasabah balik. Dalam tempoh sebulan ni, ada tak ada kita jamu orang susah makan, ada tak ada kita sumbang makanan pada orang susah, atau kita sumbang sesuatu untuk keperluan orang susah, ada tak ada benda tu. Saya nak pergi Aceh tempoh hari, saya kempen nak cari beras 21,000 kilo beras, dengan nilai 1 kilo RM2 saja. RM2 1 kilo. Siapa tak boleh bagi? Ada budak tadika bagi RM2. Pelajar kita di institusi pengajian kemahiran di ABM pun sumbang untuk, padahal mereka tak kerja lagi, tapi kita kempen, siapa nak sumbang RM2 untuk beras? Apa salahnya RM1, 1 kilo beras ni kita boleh suap fakir miskin di Aceh. Kita pergi di Katengon, sebut betul ke tak ni, 7 jam perjalanan dari bandar Aceh, dan beberapa kawasan yang kita bagi. Tapi tak sampai 21, dapat 18,900 kilo saja. Katalah dalam 18,900 kilo ni ada 2 kilo tuan punya, sampailah kebajikan itu kepada fakir miskin. Ada juga yang cuba memperkecilkan kebajikan yang kita buat. Kita tak mampu nak buat program besar-besar. Sekadar kita mampu, apa kita mampu? Beras ni semua orang makan, dan kebetulan sana beras murah sikit. Dulu kita pergi Sabah, bawa beras juga, kita kempen 12,000 kilo beras, dapat 16,000, bawa pergi, bagi seorang sikit, sampai ke Pulau Mabul kita bagi. Ada yang bagi zakat, kita bagi. Dan sahabat-sahabat kita yang tak pernah jemu-jemu buat kebajikan untuk orang-orang susah, terutama sahabat-sahabat kita di Syria terutamanya. 2 sampai berapa ni? Pukul 9 boleh berhenti. Kan senang nak main pula ni. Yang ketiga, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Kamu makan harta pusaka hak orang lain. Harta pusaka tu sepatutnya diagih pada ahli keluarga, tapi kita makan hak adik kita, kita makan hak abang kita, kita rampas hak mereka. Ini berdosa. Ini sebab Allah Ta'ala kurangkan rezeki kita. Yang keempat, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu sayang harta secara tamak, kata Allah. Sayang harta tu sampai peringkat kamu tamak untuk memiliki harta. Terasa tak cukup lagi dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada kamu. Terasa tak mampu, padahal lebih dari berkemampuan. Terasa tak mampu untuk melaksanakan ibadah korban walau satu bahagian. Tuan-tuan bayang tengok, saya pernah pergi satu rumah, akuarium dia besar kubur, 7 kaki lebar, 7 kaki tinggi, 7 kaki panjang, 7 kaki tinggi. Akuarium dia lebar 6 kaki, 2 kubur. Buh ikan saja, buh ikan. Saya duk tengok ikan, dia kata, ustaz, tak usah kata ikan boleh berenang, ustaz pun boleh berenang. Besar. Saya tanya dia, tahun ni nak buat korban ke tak? Dia kata nanti dulu. Sedih jawapan tu. Saya tanya dia, tak silap saya seminggu lepas pun tak silap saya. Kalau dia tengok cantik, tapi dia tak ada utang ni. InsyaAllah saya nak tanya pula 2-3 hari akan datang. Kalau dia jawab macam tu, saya nak baca ayat Quran. Lepas tu saya nak takutkan dia dengan ayat Quran tu. Dia kena ajak sikit.
Nanti dulu. Sepatutnya tuan haji ke depan lagi. Tak nak buat korban tahun ni. Nak buat Ustaz. 10 ekor Ustaz. Ustaz ambil seekor. Cantik. Kan? Dia lebih dari mampu. Lebih dari mampu. Kereta saja 6 biji. Next biji je. Pergi masjid naik kancil je. Kutai naik kancil je. Pergi rumah tu dia terbeliak, terjuling biji mata. La ilaha illallah. Jangan sayang harta sangat. Maka Allah Ta'ala pesan hujung ayat ni, kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingatlah, esok bumi ni akan dihancurkan. Segala yang kamu ada atas bumi ni semua akan dihancurkan. Kenapa? Kerana bila sudah dihancurkan, ianya akan menjadi rata saja. Banglo esok dia hancur jadi rata. Gudang kamu hancur, esok jadi rata saja. Tak ada dah kelebihan kamu dan keistimewaan kamu. Baik, dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman nota kaki 1833, kata ni tafsir ni, kemewahan yang diberikan Allah kepada seseorang itu tidak bermakna Allah memuliakannya. Jadi dapat kesenangan bukan Allah Ta'ala nak muliakan dia, tak juga. Dan kesempitan hidup yang dikenakan Tuhan kepada seseorang tidak juga bermakna Tuhan menghinanya. Kerana kemuliaan seseorang ialah apabila dia dikurniakan hidayah taufik yang diberikan Allah Jalla wa'ala kepada tiap-tiap orang yang beriman dan beramal saleh. Demikian pula kehinaan yang sebenar ialah apabila dia tidak mendapat hidayah dan taufik untuk beriman dan beramal saleh. Itu sebenarnya kemuliaan. Hadirin sekalian, hakikatnya sebelum kita menemui saat bertemu dengan Allah, kita tunaikanlah tanggungjawab dan kewajipan kita terhadap harta kita. Antaranya bulan Zulhijjah disyariatkan ke atas kita untuk menunaikan ibadah korban, mempersembahkan sembelihan korban itu kepada Allah di atas tanda kesyukuran kita di atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Jangan sampai bila dah mati baru nak merintih pada Allah untuk nak mengeluarkan sebahagian daripada harta dia untuk melakukan amalan salih. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Ta'ala perintah, kamu infaklah sebahagian daripada harta rezeki yang telah kami berikan pada kamu sebelum datangnya saat kematian kamu. Ketika datang saat kematian kamu, waktu itu kamu dah tak mampu buat lagi, sekalipun kamu merintih dengan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhan aku, kalau ditangguhkan sebentar tempoh kematian ini untuk tujuan aku, fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku bersedekah, berbakti dengan harta aku dan tergolong dan aku berusaha untuk jadi orang yang saleh. Tapi dah tak boleh dah, pasal tempoh masa itu telah pun diberi Allah, tetapi kita telah mengkhianatinya. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tak terjerat dengan kelekaan dunia, mudah-mudahan kita tak terjerat dengan keseronokan dunia sampai kita lupa peringatan-peringatan syariat-syariat yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najmi ayat 29, fa'arid an man tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Kamu Muhammad, berpalinglah kamu hai Muhammad daripada golongan yang tidak menerima peringatan kamu. Mereka sebenarnya tidak mahukan peringatan itu. Yang mereka mahukan hanyalah kehidupan dunia semata-mata. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan perkongsian ilmu kita pada malam ini memberi kebaikan bersama. InsyaAllah tunailah kewajipan ibadah korban ini di mana sahaja, tak kira dalam negeri ke luar negara ke. Kalau orang tanya kita haji tahun ni buat korban mana, dia jawab buat kat Kemboja.
Kita tanya pasal apa? Pasal kemoja murah Ustaz, dia kata. Oh, itu tak betul tu. Dia ubah jawapan tu. Pasal apa buat kemoja? Pasal sana rasanya lebih memerlukan. Buat di mana? Buat di Aceh contoh. Pasal apa buat sana? Sana lebih memerlukan. Buat di mana? Buat di kampung saya nu Ustaz. Tak mana nu? Di Ijuk nu. Tak apa. Pasal apa tak buat tani? Buat di kampung macam tu. Pasal apa buat di kampung? Sebab sana lebih memerlukan. Itu kali itu jawapan dia tak apa. Jadi insya-Allah di sini sahabat-sahabat, tu ada tulis peserta korban kan. Ada borang belakang tu boleh tulis nama mulai sekarang, jangan duk tangguh bila tak perlu. Kalau buat tempat lain pun tak apa, buat tempat kita pun tak apa, buat di mana pun tak apa, asalkan ibadah kita tertunai pada tahun ini. Nak buat dengan saya pun boleh. Saya ada sekok lagi yang belum ada nama. Sekok satu bahagian lagi, satu ekor satu bahagian lagi, nak 3 ekor saja. Lebih kurang satu ekor satu bahagian lagi, insya-Allah. Satu bahagian 460. Tak perlu isi borang, telefon saya atau SMS pada saya nama berapa bahagian nak, nama berapa bahagian nak, dan untuk siapa ibadah korban. Insya-Allah nanti bila selesai kewajipan, nanti saya akan balas mesej tu, bank in ke akaun saya dan maklumkan telah di bank in. Nanti saya maklum lafaz wakil ataupun saya jazakallah, saya terima amanah ni, cukup dah. Kemudian nanti bila selesai ibadah tu, saya nanti telefon abang, Haji selesai dah, alhamdulillah, di sekian tempat. Abang macam tu saja, senang saja. Jadi tarikh tutup dia 14 hari bulan 10 2013. 15 hari bulan tu tak mau dah. Pasal tahun lepas ada hari ketiga dia nak bagi 2 bahagian, mana boleh. Lembu 7 bahagian, mana boleh 2 bahagian, tak boleh. Kecuali awak nak bagi seekor lembu cantik, seekor kambing tak apa. Kambing saya 700 seekor. Itu hok yang Arab Spring tu 700. Kalau anda taker 1200. Kalau apa nama kambing Mursi amai sikit 1800. Tu rate sahabat-sahabat lah buat ni. Tu. Jadi insya-Allah kambing tak guna, Bush tak guna tu. Jadi tak guna kambing tu. Bush dan Obama. Kambing tu tak guna. Sesim tak boleh buat untuk ibadat korban. Jadi insya-Allah siapa nak sertai, insya-Allah boleh telefon saya bila-bila masa. Nombor telefon nombor telefon tu ada di borang yang saya letak di tabung mizan tu, insya-Allah. Ada nombor telefon situ, nombor akaun pun ada, insya-Allah. Yang kedua, saya tabung infak mizan, kita sedang usaha untuk kumpulkan dana. Kita dah masuk bulan yang ke-20 dah. Makna dah 20 bulan dah kita kempen untuk cukup untuk dapatkan 1.6 juta ringgit. Kita nak buat kompleks. Ada surau tempat pengajian. InsyaAllah ini binaan fasa 1. Kita dah mula dah, mana hampir 20 bulan dah masuk bulan ke-20 dah. Dan kita dah berjaya setakat sekarang terkumpul 306 ribu ringgit. Sudah terkumpul 306 ribu ringgit. InsyaAllah siapa yang nak menyumbang boleh masukkan dalam tabung yang telah disediakan oleh sahabat saya, tabung infak mizan. Tak kisahlah dalam berapa jumlah sekalipun, InsyaAllah dengan sumbangan tuan-tuan dapat menambahkan lagi dana pembinaan kita, insyaAllah. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih di atas kesanggupan dan kesudian tuan-tuan berkongsi ilmu bersama dengan saya pada malam ini. InsyaAllah lain masa lain ketika kita jumpa lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi